Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya pendedahan pada pagi yang indah ini akan menggamit suasana kita. Manakan tidak, kali ini dibongkar sudah. Sekali lagi dibongkar apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Hadi. Sehingga penulis daripada FMT yaitu Hishamuddin Aun menyatakan, sudah-sudahlah tuh Hadi. Tunggu saja 4 tahun lagi. Ikuti terus ulasan kali ini, karena ianya akan bercerita tentang kepercayaan Hadi, keinginan Hadi, bahkan impian Hadi untuk mahu menebuk atap kerajaan yang ada sekarang lagi. Unjuran untuk tukar kerajaan lebih baik didiamkan saja, kerana Presiden PAS itu tidak akan berhenti menyebutnya. Ditanya oleh ahli Parlimen Jelutung iaitu RSN Raya pada sidang Parlimen 13 September lalu mengenai percubaan Perikatan Nasional PN hendak menukar sebuah kerajaan yang diilhamkan oleh Yang di-Pertuan Agong, Presiden PAS Hadi Awang dalam ketawa kecil menganggapnya sebagai soalan bola tanggung. Adakah ia juga merupakan satu perkara yang haram? Soal Raya yang menemukan jawapan. Ahli Parlimen marang itu, mengikut proses demokrasi berparlimen, kerajaan boleh ditukar sama ada melalui undi tak percaya di Parlimen ataupun boleh dapat SD akuan berkanun, ahli-ahli Parlimen ataupun kerajaan bubar pilihan raya semula. Ini boleh buat, tak salah di mana Agong di bawah perlembagaan. Tapi soal raya lagi, tapi menghasut bagaimana? Kali ini mendapat jawapan lebih tegas oleh Tok Guru. Tak hasut, kata Hadi. Kalau saya hasut, buat report polis. Sekali lagi, tak apalah, kata beliau. Baik salah maupun menghasut, seperti yang kita faham daripada PAS ialah, apabila ia diperlakukan ke atas parti itu, tapi tidak jika mereka yang melakukannya ke atas parti lain. Terbaru, Hadi kata Perikatan Nasional masih berusaha memujuk pemimpin UMNO yang tidak menyokong kerjasama parti itu dalam kerajaan perpaduan untuk bergabung dengan mereka. Melanjutkan hujahnya, pencalonan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar pada PRK Kemaman 2 Disember ini adalah persediaan untuk Perikatan Nasional mengambil alih pentadbiran kerajaan. Nah, itulah tujuan sebenarnya untuk memancing sokongan pengundi pada PRK berkenan daripada dirampas oleh Barisan Nasional BN. Seperkara yang harus diakui ialah Hadi sangat konsisten. Konsisten dalam kenyataannya untuk menukar kerajaan yang ada. Dari selepas PRU 15 November tahun lalu lagi, beliau tidak jemu-jemu mengulangi hasrat yang sama dengan garis masa yang berubah-ubah daripada sebelum PRN 6 Negeri 12 Ogos lalu yang dikatakannya sebagai pungutan suara terhadap kepimpinan Anwar Ibrahim, malah selepas PRN 6 Negeri yang menyaksikan status quo 33 PRK Pulai 9 September dan kini menjelang PRK Kemaman pula. Di sebalik semua jangkaannya itu tidak menjadi dan istilah cukup jumlah yang sering dicanangkannya menjadi bahan perseda. Timbalan pengurusi Perikatan Nasional PN itu tidak serik mengulanginya. Umpama memainkan piring hitam lama secara berulang-ulang hanya untuk mencetuskan polemik politik bagi menagih reaksi lawan. Rasanya bukan saja penyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional tidak mempercayainya. Malah penyokong Perikatan Nasional termasuk PAS turut tidak meyakininya. Tambahan dengan 4 ahli Parlimen bersatu baru-baru ini menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Anwar sehingga PRU 16 yang jangkaannya pada 2027 nanti. Cuma kali ini, kenyataan Hadi itu mungkin didorong oleh dua perkembangan yang memihak kepadanya. Iaitu pada 15 November lalu, Mahkamah Persekutuan menolak rayuan calon Barisan Nasional
untuk membatalkan kemenangan Hadi dengan majoriti 41.729 undi bagi kerusi Parlimen Marang pada PRU 15 lalu. Panel 3 hakim mendapati calon Barisan Nasional Jasmira Othman gagal membuktikan dakwaan Presiden PAS itu merasuah pengundi melampaui keraguan munasabah. Ia memberikannya legitimasi untuk terus memainkan polemik nak menukar kerajaan. Kemudian, satu hasil tinjauan Merdeka Center Rabu lalu mendapati penarafan Anwar sebagai Perdana Menteri menurun selepas setahun pentadbirannya. Penarafan kerajaan perpaduan ketika ini berada pada tahap 41% berbanding 54% pada Disember tahun lalu. Dengan tahap tidak puas hati terutama berkaitan ekonomi meningkat kepada 43% daripada 19%. Hadi harus melihat kedudukan kerajaan perpaduan ketika ini di tahap paling lemah lantas mendorong serangan. Tapi betulkah begitu? Ia tiada pun beza dengan kenyataan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin pada 3 November lalu yang mendakwa majoriti rakyat mahu Perikatan Nasional mengambil alih pentadbiran kerajaan pusat hanya dengan memetik beberapa komen di media sosial. Hamzah menyimpulkan ramai rakyat mengkritik kerajaan perpaduan konon kerana gagal menyelesaikan isu penting sehingga menjejaskan mereka. Lantaran itu, majoriti rakyat dikatakan mahu Perikatan Nasional mengambil alih pentadbiran kerajaan pusat. Bolehkah? Kalau hendak ditumpukan kepada laporan yang ada konotasi negatif terhadap Anwar dan kerajaan pimpinannya, tentu ada banyak. Tak perlu tunggu Hadi maupun Hamzah kerana itu memang kerja kedua-duanya untuk mengapi-apikan kritikan dan penolakan. Jika hendak dicari laporan negatif terhadap Hadi dan Hamzah pula, tak terbilang jumlahnya di sebalik mereka bukan pun mengetuai kerajaan. Jadi, tidak perlu pun dilayan. Tapi itu tidak juga bermakna Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Puad Zarkasi tidak boleh menyanggah Hadi daripada polemik yang dicetuskannya kerana memang itu pun yang dimahukan Presiden PAS itu untuk kekal relevan. Akmal berkata, kenyataan Hadi itu hanya menyebabkan rakyat terseksa dengan permainan orang politik yang membuat percaturan berkenan. Sambil Puad menterjemahkannya sebagai membuktikan nafsu besar PAS menubuhkan kerajaan tebuk atap. Kata satu perumpamaan Inggeris bahawa cakap-cakap semata-mata benda murahan dan wajar cakap-cakap Hadi itu dibiarkan saja demikian. Sebaliknya, berlawanan dengan dapatan Merdeka Center itu, ada juga dilaporkan pakar-pakar ekonomi memuji pencapaian Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan selepas genap setahun khidmatnya di sebalik keluh kesah rakyat terhadap peningkatan kos sara hidup. Profesor Ekonomi di Sunway Business School, Ye Kim Ling, Geoffrey Williams dari Malaysia University Science dan Teknologi Malaysia, serta penasihat Pacific Research Centre of Malaysia, OASUN antaranya, mengkredit Anwar kerana meluncurkan inisiatif ekonomi madani memperkesar rakyat. Analisis mereka lebih layak dihadamkan. Anwar yang menyifatkan laporan kaji selidik oleh Merdeka Center itu tidak mewakili suara keseluruhan 32 juta rakyat kerana dapatannya adalah berdasarkan pandangan 1,200 responden sahaja. Sebaliknya, yakin Malaysia akan menjadi negara hebat di rantau ini dalam tempoh 2 atau 3 tahun. Genap setahun menjadi Perdana Menteri semalam, beliau berharap pentadbiran kerajaan perpaduan kekal untuk 4 tahun lagi tanpa digugat mana-mana pihak. Tentunya ia boleh diinterpretasi dengan pelbagai tafsiran, tapi ia juga jawapan paling lantang terhadap Hadi
supaya beristiqomah dan bersabar untuk tempoh 4 tahun lagi sebelum mengulangi cakap-cakapnya untuk menukar kerajaan. Ia akan mengelakkan bola tanggung ke atasnya pula. Apatah lagi, 3 pilihan yang disebutnya awal tadi tiada petanda akan berlaku. Kalaupun diulanginya selepas PRK Kemaman lebih seminggu lagi, maka Akmal dan Puad harus menerimanya sebagai isyarat daripada Hadi supaya laporan polis dibuat terhadapnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.